Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cikgu Online TV. Siapa tak dengar, saya cubit. Baiklah, hari ni kita akan sambung bagi tajuk beriman kepada kitab, iaitu kandungan keempat-empat buah kitab yang telah Allah turunkan. Pertama, Kitab Az-Zabur. Kitab Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Yahudi atau Bani Israel sahaja. Kandungan kitab ini adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kitab At-Taurat dan Al-Injil. Kitab Az-Zabur mengandungi perkhabaran, cerita, zikir dan doa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-55 yang bermaksud, dan Tuhanmu lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah melebihkan setengah nabi-nabi atas setengahnya yang lain, dan kami telah memberikan kitab Az-Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, kitab At-Taurah. Kitab At-Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk disampaikan kepada kaumnya. Kitab ini mengandungi pengajaran dan bimbingan untuk Bani Israel. Kandungan asal kitab At-Taurah telah diubah suai oleh pendeta-pendeta mereka. Jikalaupun kitab ini masih ada pada masa sekarang, ia bukanlah At-Taurah yang asli. Perkara yang diubah dalam kitab ini ialah mengenai syariat Nabi Musa alaihi salam, perkhabaran tentang Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan tentang keesaan Allah. Kita wajib percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab At-Taurah kepada Nabi Musa alaihi salam, walaupun kita tidak boleh mengikuti apa sahaja isi kandungan kitab ini. Ajaran yang terkandung di dalam At-Taurah ini tidak boleh diguna pakai lagi pada masa kini kerana telah dimansuhkan dengan Al-Quran. Kitab At-Taurah merupakan kesinambungan kitab yang terdahulu, iaitu Az-Zabur. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-44 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab At-Taurah yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi dengan kitab itu nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan ulama pendeta-pendetanya, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Yang seterusnya, kitab Al-Injil. Kitab Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kitab Al-Injil mengandungi keterangan dan hukum yang khusus untuk umat Nabi Isa sahaja. Untuk pengetahuan semua, pengikut Nabi Isa alaihi salam telah ubah suai kitab Al-Injil untuk dijadikan panduan agama Kristian. Antara perkara yang diubah suai di dalam kitab Al-Injil adalah menyatakan Nabi Isa alaihi salam adalah anak kepada Tuhan. Sebab berlakunya penyelewengan ke atas isi kitab terdahulu, iaitu At-Taurah dan Al-Injil, ialah berpunca daripada rasa dengki golongan ahli kitab terhadap pelantikan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka. Kita wajib percaya bahawa Al-Injil adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam.
Ajaran yang terkandung dalam kitab Al-Injil itu tidak boleh diguna pakai langsung pada masa kini kerana telah dimansuhkan dengan turunnya Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-46 yang bermaksud, dan kami utuskan Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam mengikuti jejak langkah mereka Nabi-Nabi Bani Israel untuk membenarkan kitab At-Taurah yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah berikan kepadanya kitab Al-Injil yang mengandungi petunjuk, hidayah dan cahaya. Kitab Al-Injil yang ada pada masa sekarang telah dipecahkan kepada 4 bahagian, dan kandungan keempat-empat bahagian ini adalah bercanggah antara satu sama lain. Perbuatan mengubah suai kitab Al-Injil ini diberi amaran keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran melalui firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 171 yang bermaksud, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah, dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam, dan ia juga tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian, supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanya sahaja Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluknya. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu ataupun kalam Allah yang jadi panduan kepada umat Islam dan kekal sampai hari kiamat. Orang Islam wajib beriman dengan Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu mukjizat agung yang tiada tandingannya. Kitab ini mengandungi peringatan, kisah para nabi, perkara gaib, hukum dan segala keterangan syariat Islam untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Al-Quran adalah kitab terakhir dan diturunkan kepada Rasul dan Nabi terakhir. Tidak ada lagi kitab atau Nabi lain sehingga tibanya hari kiamat. Al-Quran diturunkan melalui 3 peringkat, iaitu dari Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, seterusnya dari Baitul Izzah, iaitu langit dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun. Orang yang berpegang dan mengikut panduan Al-Quran tidak akan sesat hidupnya. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup akan mendapat keberkatan selamanya. Allah telah berjanji akan pelihara kebenaran dan kemurnian isi kandungan Al-Quran daripada sebarang bentuk penyelewengan. Untuk pengetahuan anak-anak semua, terdapat banyak nama lain bagi Al-Quran. Antaranya, yang pertama, Al-Kitab yang bermaksud kitab. Kedua, Al-Furqan yang bermaksud membezakan antara yang benar dengan yang salah. Ketiga, Al-Bayan yang bermaksud keterangan yang benar. Yang keempat, At-Tanzil yang bermaksud diturunkan. Yang kelima, Az-Zikru yang bermaksud peringatan. Dan yang terakhir, keenam, Al-Kalam yang bermaksud percakapan. Sedikit info untuk anak-anak semua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga yang bermaksud, Dia Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran
yang mengesahkan isi kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab At-Taurah dan Al-Injil. Firman Allah Ta'ala lagi di dalam surah Ali Imran ayat 101 yang bermaksud, dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, iaitu jalan yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-50 yang bermaksud, dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat yang kami turunkan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-9 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Baiklah, untuk hari ini cukuplah sampai sini sahaja pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada episod dan pembelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.